اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat Muka surat 32, belah tepi bagi yang ke-9 daripada bawah. Surat 32 sebelah tepi bagi yang ke-9 daripada bawah. Sebelah tepi itu kitab Sulam Muqtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian di dalam itu kitab Kifayatul Muqtadi karangan Syekh Muhammad Nur bin Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib jika kuasa mengeraskan suruhnya atau tegahnya, dan jika tiada kuasa engkarkan dengan hatinya. Inilah sekurang-kurang yang wajib atas tiap-tiap manusia, tak kala lemah ia daripada perbuatan dan perkataan. Jadi bab fasal ni menceritakan kewajipan wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengerjakan segala yang diwajibkan kepada kita, kepada orang yang mukallaf, wajib kita tunaikan sebagaimana yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Dengan bahawa kita mengerjakan segala yang disuruh lengkap dengan rukunnya dan syaratnya, dan kita jaga daripada melakukan perkara yang membatalkan perkara ibadah yang kita lakukan. Jadi dalam kitab Sulam tadi ni, sebelum masuk dalam tajuk pekohnya kitab solat, dia cerita dulu permulaannya berkaitan kewajipan kepada kita mengerjakan segala yang disuruh. Kemudian yang disuruh tu kita kerjakan sebagaimana yang diperintah, lengkap dengan syarat dan lengkap dengan rukun. Jadi untuk pastikan bahawa kita mengerjakan segala yang disuruh, tunaikan segala yang diwajibkan, bukan pilih-pilih ni, tunaikan segala yang diwajibkan, kemudian tunaikan tu sebagaimana yang disuruh, lengkap dengan syarat dan rukun. Mana kembali kita kepada ilmu, kembali kepada ilmu yang wajib fardu ain atas kita belajar. Jadi ilmu fardu ain ni dia akan cerita di hadapan. Sebab kita buat segala yang diwajibkan, segala yang disuruh, bukan buat itu je, buat sempurna dengan syarat, sempurna dengan rukun dia. Kalau kita buat satu-satu tuntutan agama tidak sempurna syarat rukun, tidak dinamakan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wajib kepada kita ni, kalau kita tengok ada orang yang meninggalkan kewajipan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita kena suruh dia mengerjakan yang diwajibkan. Jikalau kita tengok dia meninggalkan, yang mana kita melepasnya, tekan berkaitan dengan tanggungjawab kita kepada anak isteri kita. Lepas tu hak jelaslah kepada kita. Adapun orang-orang yang lain ni,
kemungkinan kita tak mampu suruh dengan lidah, kita di bawah tu dikira kita engkar dengan hati. Itu bagi yang tiada kuasa. Yang mana wajib kita suruh. Kalau kita tengok ada orang yang meninggalkan kewajipan, dan juga wajib kita suruh, wajib kita beritahu jikalau kita tengok orang yang mendatangkan, orang yang buat perkara yang diwajibkan, perkara yang disuruh, bukan jalan yang disuruh, buat tak kena cara, kita kena royak. Wajib atas kita menyuruh, wajib atas kita royak. Tapi macam sebut minggu lepas lah, kewajipan kita bila tengok orang melakukan ibadah tak betul dengan syarat rukun, contohnya wajib kita kena royak, wajib kita kena beritahu, ada syarat-syarat dia lah. Yang sebut minggu lepas, contohnya syarat yang pertama, kita biarlah betul-betul memahami hak perkara yang kita nak sabar, perkara yang kita nak beritahu dia, biarlah kita ni betul-betul memahami. Yang kedua pula, perkara yang dilakukan salah, bukan jalan yang disuruh, buat tu tak betul dengan hukum syarat dia, contohnya yang wajib kita beritahu, wajib kita suruh ni, jikalau kesalahan tadi tu kesalahan yang ijma' ulama sepakat, semua ulama fiqh, barulah wajib atas kita kena suruh, kena royak ke dia. Kalau perkara tu kesalahan yang tidak ijma' sekian ulama, walaupun dalam mazhab Syafi'i kita kira salah, contohnya kira batal sembahyang, tapi mengikut pandangan mazhab lain tak batal lagi setakat tu, kita jagalah. Yang kita jaga molek, tapi kita tengok orang lain buat salah. Kalau mengikut pandangan Imam mazhab Syafi'i kita, tapi pandangan mazhab lain tak kata batal, maka tak wajib kita royak, tak wajib kita suruh, tak wajib kita beritahu. Tapi nak beritahulah, cuma royak tak wajib. Macam cerita mula lepas lah, dia sujud, tiba-tiba dalam mazhab Syafi'i kita sujud wajib kena bumi 7 anggota. Tiba-tibanya kaki dia pakai apa gitu je. Nak kata kaki jari dia sakit, sujud yang pertama nampak comel juga, sebab berbetulan dia mari daripada i'tidal berdiri, dia turun sujud yang pertama, jadi kebetulan jari tu mana lipat oleh kena perut jari kaki, hujung jari kaki tidak memada, perut jari kaki. Apabila duduk antara dua sujud, kaki dia lepas, sujud yang kedua dia malah dalam akal, dia bakal long gitu je, mana kaki dia tak sakit tu. Tiba-tiba di sujud tidak kena bumi 7 anggota. Dalam mazhab Syafi'i kitanya kena bumi 7 anggota ketika sujud adalah syarat untuk sah rukun sujud. Sebab satu-satu rukun sembahyang dia ada pula beberapa syarat untuk sah satu-satu rukun. Di antara syarat untuk sah rukun sujud kena bumi 7 anggota. Tiba-tiba perut jari kaki duduk belah tak kena. Dalam mazhab Syafi'i kita tak sah sujud dia. Tapi jumhur mazhab yang lain, kebanyakan mazhab yang lain, kena bumi 7 anggota hanyalah suruhan yang sunat sahaja. Maka kita tengok dia buat pesen tu, tak wajiblah kita tegur dia. Tapi kalau kita rasa nak tegur, sayang kita baik dia, kita tegur lah. Cuma nak wayaknya tak wajib tegur. Lepas tu di antara syarat laginya, tidak mudarat balik kepada kita. Orang ni tak boleh ni, perkara ni memanglah kesalahan ijma' ulama, sepakat ulama kita salah, tegur dia menyakit jadinya. Jadi pasal pula tak wajib kita tegur, sebab bawa mudarat kepada kita. Tak apalah, mudarat sikit pun dia tumbuk lebam pun tak apalah, kerana agama tidak diwajibkan. Di antara syarat laginya, orang yang kita tegur tu orang yang tidak sombong, orang yang boleh menerima teguran.
Kalau orang jenis sombong, orang cakap pandai, kalau royak sepatah dua dia lawak balik, pesen pandai, dia pandai serba-serbi pesen dia. Royak dia payah nak makan hak kecil, nak ambil hak orang ni, tak wajib kita royak. Walaupun kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang ijma' ulama sekalipun. Orang sombong, ajak belajar dia tambuk. Dia rasa dia pandai tak. Belajar ke apa? Belajar hasmayang Allah. Belajar semayang semua dia kata. Jak budak lagi dia kata. Jak budak. Dia kata dia belajar semayang jak budak. Bukan belajar semayang jak budak. Semayang daripada budak. Belajar budak pun lagi, cuma dia rasa dia pandai. Yelah masa budak-budak tu adalah raja sikit-sikit. Tahu kan kita nak semayang orang tua, nak pakai pesen semayang nak belajar masa budak-budak. Ilmu dunia kita tambah. Ilmu dunia kita dah pakai ilmu budak-budak, kita tambah ilmu dunia. Sebab apa? Untuk kemajuan diri kita. Tapi ilmu agama, ilmu semayang bang, kita pakai ilmu semayang masa kita belajar, masa budak-budak dulu. Cara semayang tu lah kita bawa sampai ke tua, bawa sampai ke mati. Akhirnya orang tua semayang macam budak-budak. Apabila ajak belajar semayang, dia tambah. Dia kata apa? Lama kening tak betul lagi ke semayang. Apabila royak, kita kena betul Fatihah, cari guru. Apa? Lama kening Fatihah tak betul lagi ke? Dia jenis pesen tu. Kalau pesen ni, dia ke dia lah. Dia buat salah mana pun, lock ke dia. Tak wajib kita royak. Walaupun Nabi sebut man ra'a minkum munkaran fa yughayyiru bi yadi fa illam tastati' fa bi lisani fa illam tastati' fa bi qalbi. Itu biasa kita dengar hadis. Tengok kemungkaran wajib kita cegah dengan kuasa. Kalau kita ada kuasa. Tak ada kuasa kita royak, cegah dengan mulut. Tengok muka wajib kita cegah. Tapi dalam bab hukum ni kita tidak boleh pakai satu hadis. Kita kena regu dengan hadis-hadis yang lain. Contohnya hadis yang agak panjang dipanggil hadis masyi'us salat. Orang yang merosakkan semayang dia. Kisah ni panjanglah. Seorang orang Badawi nama dia Khalaq bin Rafi'. Dia masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbetulan Nabi ada dalam masjid ketika tu, maka Khalaq bin Rafi' dia pun semayanglah 2 rakaat. Dia semayang 2 rakaat. Lepas selesai semayang, dia pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri salam ke Nabi. Nabi jawab salam, Nabi pun perintah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sembahyang, kamu belum pernah sembahyang. La masuk pada fi'il mudhari', kamu belum pernah sembahyang. Maknanya Nabi tengok Khalaq bin Rafi' ni sembahyang tak betul. Khalaq bin Rafi' sembahyang tak betul berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mungkar ni berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tak royak awal-awal? Tengok sembahyang, panggil berhenti ke? Jadi berhenti sembahyang ni tak betul. Nabi tak kata apa, Nabi biar. Nabi tak tahu. Ini kata man ra'a minkum munkaran. Nabi kata tengok munkar cegah, Nabi tidak cegah. Maka di sini kita ambil ulama istimewa hukum orang macam Khalaq bin Rafi' ini orang sombong, orang yang berasa pandai. Walaupun di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam berbetulan Nabi ada, tanyalah sepatah dua nak sembahyang. Dia buat pandai dia. Mana apa? Orang yang lagak pandai. Biar dia lah, dah pandai sangat, buatlah. Reka lah cara mana dah pandai sangat. Mana apa? Tak wajib royak dengan orang yang seumpama ni. Tak wajib royak. Kita nak royak, nak beritahu lah. Bukan setakat Nabi dah panggil, Nabi dah suruh berhenti semayang. Nabi tengok saat semayang tu salah, Nabi suruh pergi semayang pula. Pergi semayang pula. Kamu nak semayang lagi? Pergi semayang pula Khalaq bin Rafi' ni. Sebenarnya di situ bukan sungguh-sungguh, tapi orang Badawi, orang darat ni dia jenis betul benar sikit. So semayang, pergi semayang sungguh. Bukan orang darat lain ni. Orang darat dulu pun pesen tu payah sikit. Macam orang darat lain ni lah.
Orang Badawi di Malaysia ni baik sikit. Dia tak nak pakai orang kan. Dia pandai dia je. Ni sama ni orang Badawi, orang darat, orang pendalaman. Bukan orang Madinah, orang pendalaman. Baik. Suruh pergi semayang, dia semayang sungguh. Sudah semayang, sama lah berlaku. Nabi perintah semayang pula. Semayang pula sampai 3 kali. Lepas 3 kali itu dia mengaku, ya Rasulullah, tak pandai dah ya Rasulullah. Hak ni je hak pandai ni. Barulah Nabi panjang. Hadis tu panjang. Hadis tu cukup rukun 13 dalam. Panjang hadis. Kenapa apabila selepas kali yang ketiga barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar? Kerana 3 kali. Bukan kerana 3 kali, kerana dia mengaku tak pandai. 3 kali pun mengaku tak pandai orang darat. Orang darat kita dah tahulah bila nak mengaku tak pandai. Berkali-kali dah, belah kali dah. Tak berubah orang darat. Ni 3 kali dia mengaku tak pandai. Bila mengaku tak pandai orang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Panjang ni. Makna di sini ulama menghuraikan, kalilah tolak berrokai tak mengaku tak pandai 10 kali Nabi tak ajar. Buat lah pesen dia pandai sangat kau. Bahkan kalau tolak berrokai sudah semayang dia pakai tubik terus. Tak dijumpa pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi takkan panggil. Kalau misal sudah semayang dia pakai tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pakai balik, Nabi takkan panggil. Dan Nabi tengok semayang salah tu muka. Kalau Nabi tak panggil, Nabi tak ajak, dia balik kampung bayar pesen tu, dah dipandang, tahu tak? Maknanya kalau buat benda salah, benda muka. Tetapi kalau orang yang seumpama ni, orang yang belagak pandai, biar ke dia. Tak wajib kita beritahu ke dia. Tapi kalau siang kita beritahulah, kita beritahulah ke dia. Sebab itulah satu-satu hadis kita tidak boleh menetapkan hukum. Mara'a minkum munkar, tengok munkar, tegur ke mana pun. Dan Nabi dah tegur. Kalau istimewa hukum, orang yang macam mana yang Nabi tak tegur, walaupun berlaku kemungkaran. Sebab kemungkaran dalam agama bukan setakat berjudi minara. Kemungkaran dalam agama termasuklah melakukan ibadah tidak sebagaimana yang disuruh. Itu kemungkaran yang besar. Nabi tengok, Nabi tahu benda itu salah, tapi Nabi tak tegur. Sebab apa? Sebab tadi orang yang dipanggil orang tengok, orang yang sombong, orang yang merasa pandai. Dia ada beberapa syarat lah. Wajib kita suruh, wajib kita beritahu apabila kita tengok seseorang mendatangkan perkara disuruh yang diwajibkan bukan atas jalan yang disuruh. Dan wajib ni kaedah jika kuasa. Wajib ni mengeras akan suruhnya dan tegahnya. Kalau kita kuasa, orang yang meninggalkan kewajipan ataupun dia mengerjakan buat yang disuruh tetapi tidak sebagaimana jalan yang disuruh oleh syarak, kita ada kuasa, maka kita wajib keraskan suruh tu ataupun keraskan tegah tu. Hak ni kau kita dengar orang yang di bawah tanggungjawab kita. Sebab apa? Sebab kita kuasa penuh di atas orang-orang anak isteri yang di bawah tanggungjawab kita. Tapi hak kuasa yang besarnya, kuasa yang lebih besar daripada kuasa muayyad adalah kerajaan. Kerajaan lebih besar daripada kuasa muayyad lagi. Maka kerajaan dia akan cerita depanlah berkaitan dengan kewajipan kerajaan menghukum orang yang meninggalkan sembahyang. Kalau bab sembahyang sama juga dengan kewajipan yang lain. Kerajaan wajib menyuruh melakukan perkara yang diwajibkan dan kerajaan wajib mencegah perkara yang dilarang. Suruh dan cegah ni, suruh cegah dengan keras sebab kerajaan ada kuasa. Dan kerajaan boleh ambil tindakan, boleh mengenakan hukuman. Kerajaan mana ni? Kerajaan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan yang dasarnya dasar syahadah yang ada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kerajaan yang dasarnya dasar yang terpesong,
Macam mana dia nak suruh pun perkara yang diwajibkan, dia sendiri pun tidak menunaikan kewajipan. Macam mana dia nak mencegah perkara yang dilarang, dia sendiri yang menghancurkan perkara yang dilarang. Sebab kuasa yang besar adalah kerajaan. Kuasa mak ayah dia terhad. Walaupun mak ayah boleh menghukum anak, tapi mak ayah boleh menghukum hukum yang ringan sahaja. Anak nak semayang, mak ayah bolehlah piat. Piat hukum yang tidak melukakan. Anak melakukan kesalahan, yang mana kesalahan itu termasuk dalam hukum hudud, ayah pun tak boleh nak melaksanakan hukum hudud kepada anak dia. Hanya boleh pukul watan dengan pukulan yang tidak melukakan. Adapun kerajaan tak semayang, tak kira anak siapa, kerajaan boleh hukum bunuh. Kalau melakukan kesalahan hukum hudud, berzina, anak siapa pun yang baliklah kita kata kerajaan dia ni menjalankan hukuman sebab ditetapkan hukum agama. Mak ayah tak boleh buat. Kan mak ayah kuasa penuh, tidak sebesar, tidak sepenuh kuasa kerajaan. Maknanya walaupun anak tu mengaku dengan mak ayah dia pernah berzina, mak ayah tak boleh hukum. Berzina, mari nak watang satu kali, tak boleh. Sebab apa? Mak ayah kuasa ni kuasa yang terhad. Yang boleh menghukum kesalahan seumpama ni adalah kerajaan. Maknanya jika ada kuasa, wajib mengerah akan suruhnya atau tegahnya. Dan jika tiada kuasa, tak ada kuasa kita, jawabnya engkarkan dengan hati. Mana hati kita tidak reda, hati kita engkar. Kita tak kuasa, nak suruh pun tak kuasa, maka kita engkar dengan hati. Kita benci dengan hati, hati kita tidak reda. Inilah engkar dengan hati ni. Inilah engkar dengan hati ni. Sekurang-kurangnya yang wajib atas tiap-tiap manusia, tak kala lemah ia daripada perbuatan dan perkataan. Nak tegah secara perbuatan tak ada kuasa, nak tegah dengan perkataan kita pun tak mampu, maka kita engkar dengan hati. Inilah sekurang-kurang menjadi kewajipan kepada kita. Dan orang yang tidak reda di hati akan perkara yang salah ni, perkara yang mungkar, inilah selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Nak cakap tak berani, nak royak tegah dengan kuasa memang tak ada lah. Nak tegar pun tak berani. Akhirnya benci di hati. Itu selemah, senipih-nipih iman. Dan warna pula, dia tak rasa apa pun. Kalau berlaku benda yang mungkar, maknanya orang meninggalkan kewajipan, meninggalkan perkara yang wajib, nak royak tak ada kuasa. Tapi hati pun tak benci. Bahasa dia lah, budak-budak learning. Kita dulu pun pesen tu juga. Kitanya biarlah budak-budak. Tapi ni bukan budak-budak. Maknanya orang sudah balik tak panggil budak-budak, dia panggil orang tua dah. Orang mukallaf dah. Kita tak benci pula, kita bela pula dia. Pak berat laginya anak sendiri. Anak sudah semayang pun dia bela juga. Biarlah kerana dia balik lambat malam, dia ngai tak bangun subuh pun biarlah, dia ngatu. Anak tu besar dah. Bukan kata dia patutnya duduk atas rumah dia kuasa tu. Bukan kuasa dengan mulut, kuasa dengan tangan. Dia akak, dia tarik, dia siram air. Bukan kuasa dengan mulut, kuasa dengan tangan. Tangan tak boleh tindakan, mulut pun tak gerak, tak marah, tak apa. Bukan kata hati nak benci, tolong buat dalih pula. Sebab apa? Dia ngatu, biar ke dia lah. Bukan dia tu. Setakat benci di hati ni, selemah-lemah iman. Ini bukan hati benci, hati reda pula, buat dalih pula. Kalau lah misalnya
mak ke ataupun ayah ke nak gerak, dia marah pula kepada orang yang nak menjalankan tugas, nak gerak secara lah dia. Dia marah pula kepada orang yang nak suruh anak tu semayang. Akhirlah kalau nak suruh tu ayah ke, nak suruh tu mak ke, nak seorang lagi tu biar ke dia. Musuh sibuk kat mu orang nak gulung. Sepatutnya dia cegah. Kurang-kurang dia benci pun tidak. Orang nak cegah pula dia marah. Ada imam itu. Ada orang seumpama dia semayang tak ada tinggal. Tapi bila anak walaupun anak tu besar dia, tapi bila dia tahu rumah dia kena fikir lah. Dan anak tu suku dah, anak tu kerja jauh rata-rata dah, balik dia balik kapur, tanya cuti tak ada raya. Ada anak ni dia hormat mak ayah, dia semayang lah. Walaupun sebenarnya duduk kalau duduk semayang pun, tapi duduk rumah mak ayah dia semayang lah. Tapi ada juga dia kata apa? Ini anak yang bagus. Dia kata anak yang tidak hipokrit. Betul tak? Hipokrit maknanya duduk kalau pun duduk semayang, balik rumah mak ayah semayang. Kenapa? Pura baik. Hak tak semayang ni bagus. Berapa? Dia ikhlas. Dia kata ikhlas. Sebab apa? Tak pura-pura. Dan kalau dia tak semayang, dah semayang lah. Nak pura-pura je. Duduk jauh, tak semayang, balik rumah mak ayah, semayang. Dia kata ni hak pura-pura. Biarlah dia pura-pura pun, depan mata kita dia semayang, lepaslah ceritanya. Tapi ada yang tadi dah tak pura-pura, dia tak semayang. Tak semayang sekarang. Jauh tu lah ni. Tak keluarga dah, tak semayang. Ayah disurah. Ayah balik surah tu adalah seorang anak dia hok molek hok juga semayang lah. Kawan tu ngaji Quran. Ngaji Quran anak dia, anak semayang. Sebab abang dia semayang. Dia ngaji Quran kuat sikit. Berapa? Biar dia tidur diganggu. Dia cukup kuat sikit lah. Tu jadi supaya hok abang hok semayang tak subuh lagi tu terganggu tidur. Dia marah, ayah dia marah tu. Mu mayang-mayang lah. Mu cakap lagu tidur anda. Dia marah pula ke anak dia. Ayah ni balik surat. Kenapa dia? Tinggal semayang ni kemungkaran yang besar. Tinggal semayang ni kemungkaran yang besar. Sebesar-besar kewajipan selepas bertauhid adalah mendirikan sembahyang. Itu sebesar-besar kewajipan. Meninggalkan semayang itu sebesar-besar dosa. Dalam kitab-kitab dosa besar, lepas daripada syirik, lepas daripada sihir ke apa tau, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu meninggalkan sembahyang. Mana meninggalkan sembahyang ni dosa besar, paling besar sekali. Selepas ada syirik, selepas ada apa lagi satu dua dosa besar, tinggal sembahyang. Sebab ada orang tak tahu. Dia tak tahu tinggal semayang ni besar kita lalu dosa. Yelah, tak semayang berdosa lah tak semayang ni. Kita pun malu lah tak semayang dosa. Tapi bila sebut kata tak semayang ni sebesar-besar dosa, sampai ke dalam hukum agama, hukum pancung. Hukum pancung dalam selang agama kita, dia kejut lah. Gitu nak tinggal semayang sebesar-besar dosa. Mana sebesar-besar dosa? Ya, kadang-kadang kita cakap kan, budak ni baik seluruh, tak semayang je. Kan gitu? Tak semayang je. Orangnya baik, tolong orang, ringan tulang, pemurah dia je. Cuma tak semayang je. Ibadah je tak semayang. Yang baik tu meninggalkan semayang satu-satu dosa yang ada di kalangan ulama ahli sunnah menghukumkan kafir, iaitu mazhab Hanbali. Ahli sunnah wal jamaah meninggalkan kewajipan, melakukan dosa tidak dihukumkan kafir, tidak dihukumkan murtad. Satu-satu meninggalkan kefarduan yang dihukumkan murtad dalam ahli sunnah wal jamaah adalah meninggalkan kewajipan sembahyang. Mazhab Hanbali murtad kafir kan. Maknanya beratnya hukum orang meninggalkan sembahyang. Tapi ada orang tak tahu. Dia tahu dosa,
tapi tak tahulah seberat tu dosa. Sebesar-besar dosa tu, hati tak rasa gapo. Bukan kata nak gerak. Kalau ngaji Quran kuat sikit salah, bukan malam, siang dah kan, subuh dah. Ngaji Quran biar kawan tak tidur. Kena marah dah setara. Marah dia ayu balik sedih kan. Balik meja mu'ah. Apa biar ke dia yang membayang pun. Takut. Maknanya dia marah kepada orang yang cuba nak tegur supaya dia semayang. Nak tegur betul benar, mungkin ni adik atau abang. Dekat-dekatnya buat pasal tu je lah. Malu ke warna ke dia semayang. Ini bergantung kepada keimanan masing-masing. Kalau kita tengok benda muka tak rasa ke apa, bahkan tadi kan kita buat dalih pula. Orang joget bila budak-budak kita ikutlah heran dia. Masa dia budak-budak ni, kita dulu pun bagi buat joget juga. Tadi maknanya dia tak pergi buat joget, tapi hati dia tak benci. Bukan dia reda dengan maksiat. Reda maksiat boleh dosa sama. Ar-reda bil maksiat maksiatun. Kenal reda dengan maksiat, setuju dengan maksiat, berdosalah dia. Walaupun tak pergi sekalipun. Hati tak benci. Ini syariat kita lah. Tiba-tiba ada orang bawa, ni bak lain sikit lah. Maknanya kita tengok benda muka, kita tengok benda yang bercanggah dengan hukum, kita jangan pandang kepada orang yang melakukan. Kita pandang kepada Allah yang mengatur. Di situ. Sekarang ni orang tak semayang ke contohnya, orang yang berakhir maksiat, joget-joget ke contohnya, orang yang aurat ke contohnya, itu benda mungkar. Tapi benda mungkar tu mari mana? Bukan mari daripada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qada Allah. Maka kita kena pandang qada dan qada Allah. Jangan pandang kepada perbuatan. Di situ. Bahkan orang yang melakukan perkara yang dilarang, contohnya anak yang derhaka pada mak ayah, hakikat sebenarnya dia kata anak ni mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Apa yang dilakukan adalah yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena tahu. Mana anak yang derhaka pada ayah tu pada hakikatnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia derhaka tu bagaimana? Susunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang berzina pun taat kepada Allah Taala juga lah, sebab dia berzina susunan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita jangan rasa benci kepada apa yang berlaku. Sebab apa? Kita pandang kepada Allah yang mengaturkan. Mana? Ibarat ayat seumpama ni ada dan tak hikam. Maknanya dia tidak pandang dosa besar itu sebagai besar. Ini bukan perjalanan syariat. Ini bagi orang yang makan fana, yang ada di hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pandangan basirah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak lewat langsung-langsung. Hak ni tak lewat awal. Jangan hubung kepada perjalanan syariat. Perjalanan syariat kita kembali macam tadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbihi. Kita kena ingkar di hati. Kita pandang Allah lah yang mengaturkan, Allah yang menyusun. Digigit tu. Dan mana nak letak kepada perintah syariat ni? Bahkan kita hukum syariat, kita mengkecilkan dosa kecil. Mengkecilkan dosa kecil. Dosa kecil je Allah karang di semayang, habislah. Mana mengkecilkan dosa kecil. Dosa kecil tu jadi besar lalu dah. Tidak akan lepas dengan amal ibadah, wajib bertaubat. Kita hukum syariat.
Tiba-tiba dia kata, tengok dosa besar pun jangan pandang besar. Sebab apa? Mari daripada Allah Subhanahu. Ini tidak boleh buat-buat. Cerita dan kita hikam, dan kita hakikat hanya menceritakan wasirah orang mereka makam fana. Ini bukan ceritaan syariat. Kena wak-wak ni, kena laku-laku pun orang mana. Bukan kita tu salah, dia bawa, tak kena bawakan. Tak kena bawakan. Ini salah berat ni. Bukan, jangan salah faham. Bukan salah kita hakikat, bukan salah kita hikam. Salah orang yang menyampaikan. Dia tak layak nak baca. Sebab hati kita benci kepada kemungkaran, itu datang secara sendiri apabila kita ada iman. Bila kita ada iman, kita akan benci kepada perkara yang salah. Orang tak ada iman, dia rasa benci kepada benda yang baik. Itulah bukan buat-buat ni. Bila kita ada iman, kita akan benci kepada perkara yang salah. Benci kepada perbuatan. Kita bukan benci kepada orang tu, bukan benci pada zat orang tu, bukan. Kita benci kepada perbuatan yang dilakukan kerana melanggar hukum agama. Tapi kalau hati kita tak benci, maknanya kita tidak ada iman. Waktu nak pandang Allah ni, itu bab lain. Itu bukan bab syariat. Bukan kalau kita katalah kita semayang. Semayang kita ni banyak lalat. Banyak lalat. Tiba-tiba kita sujud. Kita sujud, dah lalat. Kita mari hati kita, aku lala dalam semayang ni. Lah Allah yang susun aku lala ni. Boleh paling semayang penuh, boleh paling. Boleh paling semayang penuh semula. Ni sujud terakhir tu kan, kita ingat aku lala. Ni lala banyak saat ni masa semayang ni. Kalau 3 rakaat tu lala. Tengah sujud ni, aku lala pun, ya Allah susun. Boleh paling penuh balik. Kita kalau kita sandar kepada Allah di sebuah percakapan mulut, benda yang salah hukumnya haram. Kalau kita cakap di hati seumpama itu, menyandarkan kelalaian kita, tidak khusyuk dan semakin kepada itu, tidak beradab kita dengan Allah. Kalau kita letak Tuhan ni, kita letak diri kita sendiri dah. Sebab kita tak jaga hati dalam semayang. Kebetulan tak sama lah, ya Allah, aku jadi tidak khusyuk ni. Senang ke macam tu. Sebab tu ni dia tidak boleh buat-buat. Ini mana perjalanan hakikat. Kita kena balik kepada hukum syariat. Sebab tu bab jalan hakikat itu tidak boleh letak-letak. Tak boleh bubuk-bubuk. Kita duduk situ, kita nak pakai hak tu, mau pandang-pandang nak duduk. Dia duduk gitu. Dia tak boleh duduk-duduk gitu macam tu. Jadi dalam peringkat mana kita pandang benda yang salah ni datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sekurang-kurang ni kewajipan kita, kita engkar dengan hati. Engkar, ini benda mungkar, ini benda salah. Tak royak sini dah. Pandang Allah lah yang menyusun benda mungkar tu, maka hati kita pun tak engkar lah. Sebab Allah yang susun. Sebab tu dalam perjalanan ilmu hakikat ni, jangan baca gitu. Dalam kita hakikat ni, kita merasakan bahawa kita yang melakukan perbuatan. Kita rasa bahawa kita yang melakukan perbuatan, kita yang melakukan ketaatan. Kita semayang, belajar, baca Quran, berzikir, kita rasa kita yang buat ke, ataupun kita lenyap di hati yang ada hanyalah Allah? Kita rasa kita buat ke, ataupun lenyap di hati kita yang ada di ingatan kita hanya Allah? Tak rasa kita buat? Tak rasa kita mari belajar? Faham tak soalan tu? Rasa tak kita mari belajar? Congok ni kita ni, congok ni. Tak rasa gitu? Rasa gitu? Dan kita ikan kata syirik khafi. Bukan ni? Syirik khafi.
Salah satu daripada perkataan ulama tasawufnya, dosa besar. Sebab apa? Kita rasa kita yang buat. Walaha hak kita duk comot ni qada dan qada Allah, susunan Allah Taala. Tiba kita rasa kita yang buat. Kita ke? Tak, kita padahal Allah Taala syirik khafi. Satu lagi, satu perkataannya, dosa yang besar. Guna lagi. Dengan hukum syariat, ini bukan hukum syariat, ini hukum hakikat. Itu perbahasan lain. Kita hukum syariat, syirik jali kita fahamlah, syirik jali itu kafir. Waliyazbillah. Syirik khafi dalam hukum syariat kita, mana syirik khafi? Syirik kecil. Mana syirik kecil ni? Riya, ujub, takabur, itu syirik kecil. Haram. Syirik khafi ni balasannya api neraka, tapi tak kekal sebab dia tidak syirik jali. Adapun syirik khafi yang di situ lagi tak hakikat tadi tu, kita merasakan bahawa kita yang buat, itu bukan syirik khafi dalam hukum syariat. Itu hanyalah kesalahan nisbah orang yang tinggi. Tapi hukum syariat kita tidak menjadi kesalahan. Kita merasakan kita buat, tidak menjadi kesalahan. Sebab kaedah dia hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi kita bukan kesalahan, tapi bagi orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, itu menjadi kesalahan kepada dia. Sayyiatul muqarrabin menjadi kesalahan bagi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi kita ni tidak menjadi kesalahan. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Maknanya kalau cerita-cerita tu, itu cerita bab lain, bukan cerita bab syariat. Jangan campur aduk. Campur aduk orang-orang lah. Sebab peringkat derhaka kepada Allah Ta'ala, hakikatnya dia melakukan ketaatan. Sebab derhaka daripada mak ayah adalah susunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang bawa seumpama tu di tempat kita. Ya. Dan wajib ditinggalkan. Dan wajib ditinggalkan segala yang diharam akan dia Allah. Segala yang diharam akan dia Allah. Mana oleh Allah. Oleh Allah. Allah tu baik. Segala yang diharam akan dia oleh Allah. Wajib kita meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita perkara yang diharamkan dalam syarak kita bukan setakat larangan zahir, bahkan larangan batin pun adalah sifat-sifat yang diharamkan juga. Maka kewajipan bagi orang mukallafnya meninggalkan segala yang diharamkan, hak zahir ataupun hak batin. Sebab kadang-kadang kita hak orang larangnya, kita jagalah sikitnya adalah larangan zahir. Sebab apa? Berjudi neraka, minum arak neraka, dedam aurat neraka. Larangan riak, larangan ujub, larangan takabur bukan sama, neraka juga. Fabisa maswal mutakabbirin. Seberat-berat tempat kembali bagi orang yang takabur di neraka. Mana balasan orang takabur neraka juga, sebagaimana orang judi minara. Tapi kita perkara yang diharamkan di sebuah batin hatinya kita tak jaga. Sebab kita nak meninggalkan, macam sebelum ni, mengerjakan segala yang diwajibkan kena ada ilmu. Nak meninggalkan segala yang haramkan kena ada ilmu juga. Apa larangan agama? Nah, pokok pangkalnya kembali kepada ilmu. Dan wajib pula ia mukallaf tegakkan yang berbuat akan dia dengan keras perbuatan atau perkataan. Kalau kita tengok ada orang yang melakukan perkara yang diharamkan, menjadi kewajipan kepada kita tegak. Tegak yang berbuat akan dia. Mana orang yang berbuat akan dia akan yang diharamkan. Tegak-tegak tu dengan keras perbuatan atau perkataan. Kalau kita ada kuasa, kita tegak dengan tangan. Tak ada kuasa, kita tegak dengan perbuatan, dengan perkataan. Tapi tegak dengan keras, dengan tegak. Bukan kata tegak gitu je. Buat juga anda. Tegak dengan keras. Jadi macam cerita sebelum ni lah.
Kau jelasnya kita dengan anak-anak isteri kita yang memang di bawah kekuasaan kita. Bukan kalau dengan anak-anak lah kita kata. Anak yang belum balik 7 tahun ke atas, kita wajib suruh dia semayang. Kita maklum, serta kita ajar dia semayang lah. Macam mana cara mendirikan semayang, sempurna syarat dan rukun. Kalau dia tinggal, kita tak nak hukum lagi sebab dia belum umur 10 tahun. Tapi nak hukum tak boleh. Kita suruh dengan keras, suruh dengan keras, suruh dengan tahdid, suruh dengan keras. Maknanya nak hukum tak boleh lagi. Tapi suruh ni bukan suruh gangan-gangan semayang. Dah semayang siap, sampai main jalan mu kena tinggal. Kena ada sikit lah, kena sungguh semayang. Degi, biar degi, kita suruh je lah. Kewajipan kita suruh je. Nak ukur tak cukup umur 10 tahun lagi. Suruh kita je. Tak, suruh dengan keras, suruh dengan tegas. Tapi nak ukur tak boleh. Tak semayang, kadang nak pergi jalan. Dah awal tinggal rumah. Bahkan kalau buat semayang contohnya, bahkan kalaulah anak 7 tahun ke atas ni dia tak semayang, bila kita gerak dia, kita pergi sejid surah, gerak dia bangun, kalau tidur tak khusi, tidur balik-balik tengok Allah duduk tidur, bayang tak mayang. Wajib kita suruh dia qada. Tu wajib suruh dia qada. Qada ke apanya, budak dah balik lagi kan. Yelah, bukan kata qada, semayang pun budak tu tak wajib sebab dia tidak balik lagi, tidak mukallaf. Yang kita cerita ni kewajipan kepada kita. Suruh semayang kewajipan kepada kita. Budak tak ada kewajipan, dia belum lagi mukallaf, dia belum balik, belum sampai umur. Suruh qada tu kewajipan kepada kita, budak tak ada kewajipan. Kewajipan kepada kita, dia tinggal, wajib kita suruh dia qada. Bukan setakat esok tengok SN esok tinggal tidur tak khusi tak semayang, esok lagi ni tak lagi. Bukan setakat tu bangun habis semayang qada. Maknanya kita suruh setakat kewajipan kita, nak hukum tak boleh, tapi suruh dengan keras. Cegah hak benda yang diharam dalam agama, cegah dengan keras. Macam kita kata anak belum umur 10 tahun, kalau puas kita suruh ditutup aurat, budak dia main panas, dia tarik jibak dia tu panas, dia bagi panas kan, dia tarik jibak dia. Budak dah balik lagi 10 tahun, apa lagi dia buka aurat, itu perkara dalam agama kita. Tapi budak ada salah ke tak? Budak tidak balik, tapi mak ayah wajib kena cegah, kena suruh dipakar semula. Cegah benda yang mungkar ni, cegah dengan keras. Tak pakar tadilah, gapa-gapa kena tinggal, tak ada diam. Makna apa ni? Kita daripada awal kita didik anak kita kepada memberati hukum agama. Kewajipan jaga boleh, larangan jangan. Malah kita didik daripada 7 tahun sampai 10 tahun. 10 tahun tak pandang lagi didikan, degil juga, barulah pergi kepada hukuman. Mana cegah perkara muka ni, cegah dengan keras. Cegah keras ni jika kuasa, sama jugalah. Jika kuasa tadilah, kuasa hak anak isteri kita lah kuasanya. Dan jika tiada kuasa, tengok benda muka, tengok benda yang dia haramkan, nak tegur tak boleh. Buat salah pula anak orang, tegur barang-barang balas pula kita je. Tegur, jadi jangan tegur anak orang. Malu kita lagi. Oh, dia sibuk, ayah kita tak marah. Sibuk dia, ayah kita tak marah. Tak boleh ni. Kalau kita kata, oh ya, kamu ni buat gini. Oh ya. Dia cabut besok kita royak. Apa? Kita royak ayah dia. Ayah dia tanya dia balik, dia kata dah ayah dia kata, itu masalah anak. Ayah sayangkan anak. Ayah pesen ni, ayah yang merosokkan anak, bukan ayah yang sayangkan anak.
Kita dulu lain, kita dulu bukan takut kayuh je. Kita takut kepada orang yang kena ayuh. Begitu tu. Bukan takut ayuh, memang takut lah. Tapi ayuh ni dia seorang je. Kita tahulah dia gimana. Dia pergi bandar, tak balik, nampak dia balik. Tapi kita bukan takut ayuh je. Kita takut kepada orang yang kena ayuh kita. Sebab apa? Kalau ripuk ke ayuh kita kau, siap. Dah lain dah. Oh ya, kata dia. Kalau dia suruh ya, dia cabut tu ya. Sebab apa? Ayah akan masuk lidah. Jangan banyak bau-bau. Tegur budak. Tak tegur budak pun diroyak kaya derek. Sama kau. Ayah diri royak kaya. Anak awak gini. Anak dia balik tanya, ni sungguh ke orang royak ni mungkin orang lelaki? Ya ke? Doa anak dia kata. Siapa royak? Ayah pun royak lah. Orang ni royak. Dia serang kawan tu. Oh, cara kau orang. Anak puan serang. Cara kau orang, cara kamu. Anak dia bagi serang balik. Sebab apa ayah dia royak? Siapa royak? Ni pesen ni. Kalau tiba-tiba anak tu boceh, kata pok. Yang kata anak kata pok. Kata pok. Dah dia royak, siapa royak? Patutnya kau tak percaya. Selidik lah tengok di mana budak ni. Orang royak ni bukan orang nak fitnah. Orang tua-tua tak nak fitnah budak-budak. Tak pasal-pasal nak fitnah budak-budak. Royak tu ikhlas lah tu. Tapi kita tambah lah. Tambah royak. Kita nak tengok mata lendir. Kita selidik. Jumpa sungguh. Dia nak dalil lah. Sebab apa? Kita tengok sendiri. Ini dok. Kita tanya dok. Anak kata dok. Dok siapa orang pandang cerita? Dia pun royak. Dia serang tak setakat. Ni zaman lain. Mana kalau kita tak kuasa, dan jika tiada kuasa, maka dengan hati, iaitu engkar dengan hati. Nak cabut-cabut tangan, payah balik kita je, susah balik kita. Kita benci dengan hati. Hak orang lain. Hak kita kuasanya, anak isteri kita sahaja. Dulu dia kerjasama dulu. Mana bukan ayah kita je boleh marah kita, orang lain pun boleh marah. Ayah kita pun boleh marah anak orang lain. Itu orang dulu sepakat. Learning tak ada marah. Learning cikgu nak marah boleh. Dulu kita kalau cikgu marah, cikgu hukum balik royak rumah, kena tambah sekali lagi. Baik saya royak balik royak, dia tambah sekali lagi. Orang learning hukum anak orang balik royak, dia cari cikgu. Dulu kita kena hukum royak, kena hukum, kena piak. Mari tambah pula. Bukan cari cikgu tu, tambah pula. Dah dulu. Kalau ni pasal lain. Hak mana saya kan nak? Pasal dulu ke pasal dulu ni? Dia saya kan nak kita tu. Tidak sedar tu kan saya kan nak pasal ni. Dan jika tiada kuasa, maka dengan hati itu diengkarkan dan ia jauhkan daripadanya segala tempat berbuat maksiat itu. Kita kena jauh lah. Nak tegur tak boleh, nak cegah tak boleh. Kita kena jauh di tempat maksiat. Dan takut akan janji seksa Allah Subhanahu Wa Taala akan yang mendatang akan dia, dan janji pahala bagi orang yang meninggalkan dia. Maksudnya orang yang mendatangkan perkara yang diharamkan, mana ditakutkan akan janji seksa Allah Subhanahu. Janji seksa dah lagi, sebab seksa dari akhirat. Janji yang seksa. Dan bagi orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan, janji yang pahala. Kitab Salat ini suatu kitab pada menyatakan sembahyang. Mula masuk dalam bab itu. Jadi hak faslun, tajuk tengah ni dia cerita bab kewajipan larangan. Tajuk sebelum dulunya berkaitan dengan akidah. Ini baru masuk dalam bab itu, dalam bab sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna bil muqaddamin wa fahimna as-sabiqin warzuqna mustaqbalin. Allahumma zidna ilman wa bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
sahbihi wasallam. Alhamdulillah.